Ni hao, saya Beverly Anastasia Lim. Ketua Penerangan Parti Warisan Sabah, Datuk Dr. Yusof Yaakob menyelar Datuk Seri Bung Mokhtar Radin yang cuba mengelirukan rakyat. Ketua Penerangan Parti Warisan Sabah, Datuk Dr. Yusof Yaakob menyelar kenyataan Datuk Seri Bung Mokhtar Radin yang cuba mengelirukan rakyat dengan menggambarkan situasi politik di Sabah sedang goyah. Pembohongan demi pembohongan dilemparkan oleh Bung tentang wakil rakyat Sabah yang dikatakan akan keluar beramai-ramai meninggalkan parti kerana didakwa sudah bosan dengan hala tuju parti yang tidak jelas. Kenyataan Ketua UMNO Sabah itu tidak mencerminkan situasi sebenar keadaan politik yang berlaku di Sabah kerana Ahli Dewan Undangan Negeri Kerajaan Negeri di bawah pimpinan warisan masih lagi kukuh. Menurut Datuk Dr. Yusof, yang tiada hala tuju adalah UMNO Sabah kerana sudah tidak relevan lagi di Sabah, lebih-lebih lagi apabila Bung menjadi pengerusi perhubungan UMNO Sabah. Katanya rakyat sebenarnya sudah bosan dengan cara kepimpinan gangster Bung. Rakyat menilai semua ini dan Bung tidak dilihat membela rakyat. Sebaliknya dia meroyan dan menyalahkan orang lain apabila kerajaan warisan semakin kuat dan bertapak di hati rakyat, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Menteri Pelajaran dan Inovasi itu berkata, sekarang Bung menempelak warisan dan menafikan cubaan beliau untuk melobi adun warisan untuk keluar meninggalkan parti. Situasi ini hanya taktik untuk menutup malu apabila cubaannya untuk menarik adun warisan dan kerajaan Sabah tidak berjaya. Katanya setakat ini, hanya 2 wakil rakyat yang berjaya dipujuk dan kedua-dua mereka ini mempunyai kepentingan peribadi kerana inginkan projek. Beliau percaya sekiranya kerajaan persekutuan berubah, mereka berdua ini mungkin akan melompat sekali lagi kerana inginkan projek. Datuk Dr. Yusof berkata, siri kenyataan Bung yang berputar belit itu pastinya tidak akan menggugat kedudukan warisan. Beliau berkata adun warisan tahu mereka diburu dan dipujuk dengan janji-janji manis. Namun kebanyakan adun warisan berpegang teguh kepada pendirian dan mereka ingin terus bekerja dalam membela nasib rakyat yang sudah lama susah disebabkan kepimpinan terdahulu. Katanya kerajaan warisan ingin memberi fokus kepada pembangunan Sabah bagi memperbetulkan segala kerosakan kerajaan terdahulu. Kita tidak boleh berpolitik sepanjang masa hingga menyebabkan kepentingan rakyat terabai, ujarnya. Tiada kes positif baharu COVID-19 dilaporkan di Sabah hari ini. Ini menjadikan sifar kes COVID-19 di Sabah hari ini buat hari ketiga berturut-turut. Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Frankie pun berkata, jumlah kumulatif COVID-19 di Sabah kekal 366. Tuaran masih mencatat bilangan kes aktif tertinggi dengan 4 kes, diikuti Penampang 3 kes dan masing-masing 1 kes di Papar dan Tawau. Jumlah kumulatif kes pulih kekal 350 kes. Jumlah kematian juga kekal 7 kes. Majlis Keselamatan Negara MKN Sabah meneruskan program pengusiran pendatang asing tanpa izin parti untuk menangani masalah kebanjiran golongan itu di Sabah. Seramai 267 parti Indonesia diusir ke negara asal sejak Rabu lalu. Pengarah MKN Sabah Sharifah Siti Saleha Habib Yusuf berkata, hari ini 133 parti Indonesia dihantar pulang ke negara asal mereka dalam program pengusiran siri ke-18. Rabu lalu, seramai 134 orang parti warga Indonesia turut diusir melalui jalan laut dari Pelabuhan Tawau ke Nunukan, Indonesia. Secara keseluruhan, jumlah parti yang diusir sepanjang tahun ini adalah 3.936 orang. Mereka termasuk parti warga negara India, China, Pakistan, dan Vietnam yang telah diusir melalui udara yang diuruskan oleh Jabatan Imigresen Sabah. Katanya sejak 1990 sehingga kini, seramai 595.193 orang parti telah diusir keluar dari Sabah. Menurutnya, seperti siri pengusiran sebelum ini, semua tahanan menjalani ujian saringan COVID-19 dan penjagaan kebersihan diamalkan sepanjang proses pengusiran berlangsung.
Sebuah kilang di Tuaran diarah menghentikan operasi oleh Jabatan Alam Sekitar kerana operasinya telah menyebabkan pencemaran teruk ke atas sebuah sungai. Sebelum ini, kira-kira 1,000 penduduk kampung Rugading membuat aduan mengenai sisa buangan minyak daripada sebuah kilang ke sungai berhampiran dan mendakwa tiada sebarang tindakan dibuat oleh pihak berkaitan. Timbalan Pengarah Jabatan Alam Sekitar Sabah, John Rampai berkata, pihaknya bersama pengadu dan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung telah melawat sungai yang didakwa tercemar itu 23 Jun lalu. Hasil siasatan mendapati sebuah kilang merupakan punca berlakunya masalah itu. Jabatan itu telah bertindak menyita semua peralatan di kilang tersebut bagi menghentikan operasinya buat sementara sehingga kilang itu mematuhi arahan yang ditetapkan berkaitan garis panduan penjagaan alam sekitar. Menurut John, ini adalah kali kedua kilang itu melakukan kesalahan yang sama. Pengusaha kilang itu telah diarah untuk melakukan kerja pembersihan di sungai. 21 Jun lalu, penduduk kampung Rugading mengadu mengenai sisa buangan minyak daripada sebuah kilang yang mencemarkan sungai itu. Ini lebihan mungkin malam tadi tapi kami terus mencari di mana. Jalan Papar Lama, Kota Kinabalu terus menjadi lokasi kemalangan jalan raya. Kali ini membabitkan sepasang suami isteri yang nyaris maut apabila kenderaan dinaiki hilang kawalan lalu terbabas dan terjunam ke dalam parit yang digenangi air di kilometer 24 jalan itu 4.20 petang semalam. Ketua Polis Daerah Papar DSP Bartholomew Umpit berkata kejadian berlaku ketika lelaki berusia 49 tahun dan isterinya berusia 24 tahun dalam perjalanan dari Kinarut ke Kawang ketika hujan lebat. Siri kemalangan termasuk kemalangan maut di sepanjang jalan itu yang juga sebahagian lebuh raya Pan Borneo mendorong aspek keselamatannya dipertingkatkan. Terbaharu, jalan raya itu akan dibuka menjadi laluan 4 lorong dalam masa 2 minggu lagi dengan lebih banyak papan tanda isyarat akan dipasang di sepanjang laluan berkenaan. Sebelum ini, 8 nyawa terkorban dalam kemalangan di laluan itu sejak Januari lalu. Pengguna jalan raya dikatakan sering keliru dengan jalan berkenaan yang mempunyai 2 lorong sehala dan 1 lorong sehala sehingga menyebabkan kemalangan. Seorang lelaki tempatan berusia 21 tahun yang menjual telur penyu secara atas talian berjaya ditangkap dalam op tapau yang dilancarkan Jabatan Hidupan Liar JHL Sabah di kawasan parkir survey hypermarket Putatan 11 pagi tadi. Pengarah JHL Sabah Augustin Tuga berkata lelaki itu memang dicari kerana aktif memasarkan telur penyu secara online menerusi Facebook. Berdasarkan pemeriksaan ke atas kenderaan, suspek yang diparkir di kawasan Pasaraya Hyper berkenaan, anggota penguatkuasa menemui 20 biji telur penyu. Dengan penemuan itu, lelaki berkenaan ditahan dan telur penyu yang ditemui juga dirampas untuk siasatan selanjutnya. Tangkapan itu berjaya dilakukan hasil maklumat orang awam melalui WhatsApp, Facebook dan e-aduan. Lelaki berkenaan didapati melakukan kesalahan mengikut enakmen pemeliharaan hidupan liar 1997. Jika sabit kesalahan boleh dihukum denda minimum RM50,000 dan maksimum RM250,000 serta penjara setahun sehingga 5 tahun. Penyu dikategorikan haiwan dilindungi sepenuhnya mengikut enakmen pemeliharaan hidupan liar 1997. Adalah menjadi satu kesalahan bagi mana-mana individu untuk menyimpan atau memiliki haiwan atau hasil haiwan tersebut tanpa kebenaran yang sah dari JHL Sabah. Konflik antara manusia dan haiwan terus dilaporkan. Di Kalabakan, seorang wanita maut dibaham buaya ketika membasuh pakaian dan mandi di kampung Sungai Tudalama semalam. Dalam kejadian pukul 10.50 pagi itu, mangsa Nurhayati Talib 50-an dikatakan bersendirian ketika turun ke tebing sungai berkenaan. Bagaimanapun mangsa dikatakan hilang secara tiba-tiba dipercayai disambar reptilia berkenaan. Menurut penduduk kampung, Zulkifli Musa, 39, kehilangan mangsa mula disedari 2 jam kemudian selepas wanita itu tidak pulang ke rumah sehingga tengah hari semalam. Sepasukan 5 pegawai dan anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Tawau dikejarkan ke lokasi kejadian sejurus menerima panggilan kecemasan pukul 11.38 pagi.
Mayat mangsa berjaya ditemukan penduduk kampung tidak jauh dari lokasi terakhir mangsa membasuh pakaian. Pemeriksaan ke atas mayat mangsa mendapati ia dalam keadaan sempurna, namun terdapat beberapa kesan gigitan buaya pada kepala dan pinggang. Wan An,